daripada al-asma'il husna ialah al-hadi, maknanya yang memberi petunjuk. Firman Allah Ta'ala, wa inna Allah lahadi alladhina amanu ila siratim mustaqim. Suratul Hajj ayat 54. Artinya, dan sesungguhnya Allah itu memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang betul. Berkata Al-Hulaimi rahimahullah, maknanya ialah yang menunjukkan ke jalan keselamatan dan menyatakannya supaya hambanya tidak terpesong dan sesat, menyebabkan ia jatuh ke lembah kehinaan dan kebinasaan. Berkata Abu Sulaiman rahimahullah, ialah yang mengurniakan dengan petunjuk kepada sesiapa yang ia kehendaki di kalangan hambanya, lalu ia menentukannya dengan hidayahnya dan memuliakannya dengan cahaya tauhid. Maksud dari perkataan Al-Hadi ialah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, iaitulah jalan yang memberi keselamatan di dunia dan hari akhirat. Jalan yang betul hanya Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki di kalangan hambanya. Kalau orang tu tak dapat hidayah, walau cerdik macam mana sekalipun, alim macam mana sekalipun, bijak macam mana sekalipun, maka dia tetap menjadi sesat. Walaupun orang itu bersama dengan Nabi SAW, hidup dalam masyarakatnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang sepertinya yang berada di Mekah, keluarga Nabi SAW yang mengenali Nabi SAW sejak kanak-kanak sehingga muda dan dilantik menjadi Rasul, berakhlak dengan perangai yang mulia, yang tidak pernah berbohong, yang melihat mukjizatnya tetapi tidak beriman kerana tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga dengan golongan orang-orang alim, ahli kitab, yang membaca kitab, yang mengenali Nabi SAW melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul di zaman dahulu, yang membaca sifat-sifat yang ada pada diri batang tubuh peribadi Nabi SAW dan melihatnya dari dekat di zamannya. Semua sifat-sifat itu ada, padahal mereka adalah orang alim yang tahu syurga dan neraka, yang tahu hari kiamat, tetapi tidak mendapat hidayah, maka dia tidak beriman. Seperti golongan orientalis, orang-orang barat yang bukan Islam, yang mengkaji Islam, yang boleh menguasai bahasa Arab, dan ada di antara mereka yang menghafaz ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak mendapat hidayah dan tidak beriman. Begitulah di kalangan orang-orang alim yang mengaji tinggi, mengaji di Mesir, mengaji di Mekah, mengaji di India, mengaji ilmu Islam tetapi lawan Islam kerana tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis yang dibawa oleh malaikat ke langit setelah ditawan dalam peperangan di bumi sebelum daripada Allah menjadikan manusia, iblis dibawa ke langit oleh malaikat, melihat alam langit, melihat syurga, melihat neraka, berdialog dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin daripada Allah. Iblis tidak mendapat hidayah, kafir sampai kiamat, menyusun pengikut-pengikutnya, tidak mendapat hidayah. Ada orang yang buta huruf, tak mengaji,
tak kena huruf, dapat hidayah menjadi orang Islam. Tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat hidayah menjadi orang yang beriman dan orang Islam. Mengapa jadi begitu? Itu adalah penentuan yang adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab-sebab mengapa mereka tidak mendapat hidayah. Di antaranya ialah sombong. Sombong. Berasa dia cerdik sangat, bijak sangat, pandai sangat. Orang lain bodoh belaka. Bila berasa cerdik sangat, bijak sangat, tak bergantung dengan Allah Ta'ala, maka padangnya sombong dia lah. Allah Ta'ala biarkan dia dengan cerdik dan sombong dia jadi penipu. Tidak layak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis disebut terang-terang di dalam Al-Quranul Karim, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, enggan, wastakbara, dan sombong, dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir, yang engkar. Dia menunjukkan kesombongannya apabila Allah menyuruh dia sujud pada Adam, bagi menghormati Adam yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, mentadbir bumi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kerja yang tidak boleh dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain. Iblis menjawab dengan sombong, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan dia daripada tanah. Dia yang meletak pangkat diri dia sendiri, yang meletak kedudukan diri dia sendiri. Orang yang letak pangkat sendiri ni orang bodoh. Orang bodoh letak pangkat sendiri. Beli baju pulih, baju askar ke, beli pinggang, gantung sebagai beh baju. Orang kata orang 3 suku, 2 suku bodoh, orang letak pangkat sendiri. Itulah bandingan mereka yang meletakkan pangkat diri dia sendiri. Dia berasa dia pandai, dia berasa dia bijak. Di sana mereka yang tak layak mendapat hidayah kerana mengejar dunia, bukan akhirat. Mengejar dunia. Dia pandai, dia bijak, tapi untuk kepentingan dunia, untuk pangkat di atas dunia, untuk cari kesenangan hidup, untuk dapat duit semata-mata, untuk senang semata-mata, lupa kewajipan dia dan tanggungjawab dia di hari akhirat. Memanglah manusia nak ke duit, manusia berhajat kepada makanan, pakaian, minuman. Termasuklah Nabi SAW. Nabi pun makan macam manusia biasa. Maka ditentukan ghanimah, ditentukan faid, peruntukan duit kepada Nabi SAW. Nabi ada peruntukan yang Tuhan sebut dalam Quran, dalam hadis. Dia sebagai ketua negara, dia tidak bekerja lagi, tak berniaga lagi, tak berkambing lagi. Dia beri kepadanya peruntukan daripada harta negara, ghanimah, faid. Ini peruntukan yang diberi. Begitulah pemimpin-pemimpin Islam. Ada peruntukan. Dia bukan malaikat, tetapi dia kena Tuhan. Dia makan, dia minum, dia ada kenderaan, ada kemudahan. Dia kena tanggungjawab dia untuk hari akhirat, untuk menunaikan kewajipan di atas muka bumi. Jangan kita salah faham, Nabi ni tak pakai kenderaan, Nabi ni duduk saja. Itu satu pahaman yang salah, ajaran yang salah. Nabi seorang yang warak, siapa tak ambil duit langsung, itu bukan, itu tak betul. Nabi menerima hadiah, menerima hadiah yang diberi kepadanya. Dia tidak menerima sedekah, kerana sedekah diberi kepada orang yang fakir miskin. Hadiah diterimanya, sedekah tidak diterimanya. Ada peruntukan untuk diri dia. Dan ulama-ulama di zaman dahulu, ahli tasawuf kaya raya ahli tasawuf ini, kaya raya. Dia sebagai ahli tasawuf. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imam tempat hijrahnya Nabi SAW. Imam Malik bin Anas yang dihormati oleh ulama seluruh dunia
Imam Syafi'i murid dia, banyak murid-murid dia. Imam Malik memakai pakaian yang cantik, pakaian yang indah, tidak menjadi salah. Yang jadi salahnya kerja ke dunia, lupa halal dan haram, lupa tanggungjawab untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengan ilmu dia, cerdik dia, untuk kerja pangkat duit semata-mata, orang ni tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah walaupun dia cerdik. Dia lawan Islam, dia menentang Islam. Ilmu disalah gunakan. Golongan ahli kitab, dia antara sebab tak dapat hidayah kerana ta'assub kepada kaum dia. Apabila Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang Arab, tak lantik kepada orang Yahudi, maka mereka tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala yang berhak melantik rasul siapa yang dikehendaki. Dia nak ajar Allah Taala, nak tunjuk tanda pada Allah Taala. Rasul kena latih orang ni. Mana boleh? Allah Taala adalah Tuhan. Kita tak berhak nak tunjuk Allah Taala. Kita diajar ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah Taala tunjuk kita pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Allah Taala sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lam'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh pada jalan kami, dia bersungguh nak mencari kebenaran, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Orang yang bersungguh nak cari kebenaran, walaupun dia seorang yang buta huruf, seorang yang jahil, walaupun sehari dua ni dia tak sedar, akhirnya Tuhan beri hidayah kepadanya. Tapi orang yang pandai, yang bijak, yang berasa dia pandai, dia cerdik, lupa pada Allah Ta'ala, nak kejar dunia semata-mata, tidak insaf, orang ni sesak sampai ke mati. Sampai mati jadi sesak, dan dia menyesakkan orang lain pula. Sudahlah dia sesak, dengan cerdik dia menyesakkan orang lain, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi ketua-ketua, mengheret orang lain, pengikut-pengikut dia ke dalam neraka pada hari kiamat kelak. Di sinilah kita mesti ikhlas memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini fi man hadait, dibaca pada qunut. Allahumma hdini fi man hadait, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku di kalangan sesiapa yang Engkau telah beri petunjuk kepadanya. Minta Tuhan masukkan kita di kalangan mereka yang dapat petunjuk. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di kalangan Bani Israel itu pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk dengan petunjuk kami. Dengan sebab mereka sabar berjuang untuk menegakkan syariat Allah. Di kalangan Bani Israel ada pemimpin-pemimpin yang dapat petunjuk. Mereka berjuang bersama dengan Nabi. Nabi tidak ada, mereka menyambungkan perjuangan Nabi, dan mereka bersabar walaupun menghadapi kesusahan dan kepayahan. Mereka menjadi pemimpin yang dapat petunjuk. Dan di sana ada pemimpin-pemimpin yang sesat, yang menyesatkan orang, membawa ke jalan kesesatan, membawa ke jalan kebatilan bersama dengan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah makna Tuhan yang memberi petunjuk Al-Hadi. Yang ke-95,